Baik, kalau kita nak bezakan situasi dulu dan kini daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pertama sehinggalah ke hari ini, kalau kita dapat bezakan banyak kelonggaran yang diberi oleh kerajaan. Kalau dulu PKP 1 memang sangat ketat, nak keluar rumah pun susah. Tapi sekarang banyak kelonggaran sudah diberikan dan alhamdulillah, tapi persoalannya PDP, pembelajaran dan juga pengajaran dalam tempoh pasca pandemik itu yang menjadi persoalan kita pada hari ini. Jadi kita adakan topik PDP pasca pandemik. Kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Firdaus Arham, Timbalan Pengarah Kepimpinan Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga Syarul Amin Ismail, Ketua Pemudah Cara Mahasiswa UKM sesi 2022-2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Doktor. Sihat, Syarul? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak tanya juga student-student kat UKM sihat ya? Saya dah tak sabar nak tunggu mereka balik ke UKM. Itu yang penting. Jadi kalau kita ikutkan pasca pandemik ni sebenarnya banyak yang kita boleh tackle, boleh kita bincangkan pada hari ini, tapi kita nak cerita berkenaan dengan pembelajaran dan juga pengajaran tu macam mana persiapan, pensyarah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus bin Haji Arham, Timbalan Pengarah Kepimpinan Pusat Hal Ehwal Pelajar di UKM. Yeah. Terima kasih Syairul dan terima kasih kepada Lensa IPT. Okey. Untuk berbalik kepada persoalan kita kan, okey, bila kita bercerita tentang bagaimana landscape PDP ketika COVID-19, ianya lebih bertukar secara 360 darjah. Okey, walau bagaimanapun kita perlu mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh pendidik, terutamanya pensyarah-pensyarah maupun guru-guru di sekolah, kerana mereka ni juga boleh kita gelarkan sebagai frontliner yang memperjuangkan nasib pelajar-pelajar kita walaupun dilaksanakan PDP tersebut secara atas talian. Yeah. So kalau kita lihat ketika pandemik itu sendiri, pelajar-pelajar hanya berada di rumah semata-mata dan kita sebagai pensyarah melaksanakan tugas dengan begitu dedikasi untuk memastikan anak didik kita, okey, anak-anak pelajar kita tidak tertinggal walaupun seinci lah, okey, kiranya. Dan pada awal Mac 2022, alhamdulillah kerajaan telah memberikan sedikit ruang kepada IPT untuk membawa masuk pelajar-pelajar secara berperingkat. Ketika itu di universiti, terutamanya di Universiti Kebangsaan Malaysia, kita beri ruang kepada pelajar-pelajar untuk belajar secara hybrid ataupun di atas talian. Mereka boleh memilih sama ada mereka belajar di rumah dan tidak perlu pulang ke kampus. Okey, ketika itu keadaan agak sunyi juga seperti biasa. Betul. Dan ada juga yang memilih untuk balik ke kampus sebab mungkin ada masalah capaian internet dan sebagainya. Dan tetapi masih lagi kami tak berjumpa dengan mereka. Betul. Okey, dan kemudiannya pada kali ini untuk semester yang akan datang, kita sebenarnya sangat teruja. Saya menantikan sangat-sangat ni. Okey, Syarul ni pun merupakan saya punya pelajar. Alamak. Okey, 2 tahun lepas di Pusat Pengajian Citra saya tak jumpa dia. Tapi kiranya baru dia pulang balik ke kampus dan kemudiannya saya dapat berjumpa dengan dia dan saya tak sabar sebenarnya nak jumpa pelajar-pelajar saya. Saya nak berada di dewan kuliah. Bukan lagi saya duduk di skrin semata-mata, tak nampak pelajar kita kan. So saya nak berada di depan mereka di dalam kuliah untuk mengajarlah. Dan saya kira bukan setakat saya sebagai seorang pensyarah UKM yang ternanti-nanti, saya boleh jaminlah okey, seluruh pendidik terutamanya pensyarah-pensyarah di universiti awam maupun swasta sedang menantikan kehadiran pelajar-pelajar lama dan juga pelajar-pelajar baharu untuk hadir dan belajar secara bersemuka dan merasai nikmatnya, seronoknya belajar di kampus. Betul. Baik, semangat tu dah terasa. Tapi kita bawakan keterujaan tu sebelum masuk kelas. Syarul dah ada dengan studio dekat hari ini. Jadi Syarul, kalau doktor dah teruja, Syarul macam mana? Teruja ke ataupun rasa macam malas ni nak masuk kelas dah? Okey, jujurlah. Terima kasih Syarul. Saya jujur ni. Nak jujur. Okey, sebenarnya pembelajaran online sebelum ni waktu pandemik, dia agak sukar bagi saya lah. Bagi saya personally, dia agak sukar kerana bila berhadapan dengan hanyalah monitor ataupun laptop saja ni, dia macam-macam cabaran ada. Betul. Dengan katil dekat sebelah, lepas tu dengan rangkaian internetnya yang sukar untuk dicapai dan sebagainya. So dia agak sukar. Tapi saya bila nak mulakan semula, bila universiti kata dah boleh, pelajar-pelajar dah boleh masuk ke IPT semula, boleh belajar secara fizikal, saya rasa
bukan saya seorang, kawan-kawan saya yang lain pun teruja dan kita memang nak masuk ke kampus semula. Sebab apa, di kampus ni lah kita banyak kenangan dan juga boleh bersama dengan kawan-kawan. Kalau nak study group, kita ada satu tempat untuk study group. So banyak perkara yang kita boleh lakukan bersama. Bila kalau online ni dia macam nak jumpa pun kena juga di Google Meet, kena Zoom meeting. So dia agak sukar lah. Dan masing-masing pun ada komitmen masing-masing. So bila semua dah masuk ke kampus, masing-masing boleh berjumpa, nak belajar lebih mudah, dan apabila berjumpa dengan pensyarah sendiri ni lebih mudah. Komunikasi dua hala tu lebih lebih teratur, dan juga saya rasa sesi pembelajaran tu lebih efektif berbanding daripada sistem online. Itu Jadi terima kasih Syarul. Saya pun sebenarnya menantikan semester depan untuk masuk secara fizikal di dalam di Dewan Kuliah. Doktor, mungkin dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu, mungkin kita nak cerita dulu, kita nak menyingkap dulu di zaman PKP 1, PKP 2, PKP 3, mungkin waktu tu semua perlu kita adakan secara dalam talian. Jadi apa antara momen lah kita nak dengar daripada doktor yang rasanya momen yang paling tertekan untuk nak handle pelajar, untuk nak masukkan dengan silibus ni lagi, macam mana tu? Okey. Sebenarnya kita tidak duga perkara ini berlaku. Betul. Dan kita kena duduk di rumah semata-mata. Okey, dan ketika ini momen yang paling saya rasa semua pensyarah-pensyarah maupun pendidik di sekolah merasakan bebanannya bagaimana nak mengajar secara atas talian. Baik. Okey, bagi saya mungkin dalam umur yang 30-an ni saya masih lagi boleh guna Zoom meeting, saya boleh pakai MS Team, saya boleh pakai Google Meet dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang mungkin usianya lebih banyak daripada saya, terkira-kira bagaimana cara yang paling tepat nak guna, macam mana nak tunggu dan sebagainya. Dan terasa diorang. Terasa. Terasa tengok-tengok. Sebab kita memahami, betul. Tetapi kami di UKM, terutamanya di fakulti saya, Pusat Pengajian Citra, kita membantu antara satu sama lain. Baik. Kita pastikan supaya anak didik kita tidak tertinggal walaupun seinci, macam yang saya cakap tadi. Yang paling penting sekarang ni boleh katakan yang paling tertekan bila kita nak pastikan pelajar-pelajar memberikan tumpuan. Dan bila di dalam skrin ni, Syairul, kita tak tahu pelajar ni faham ke tidak. Betul. Okey, ada kalanya dengar ke tidak. Mungkin kameranya buka kan. Okey, dia pandang kita ni kan. Tak poster. Syarul cakap mungkin tertidur. Mungkin dia tertidur. Dia selalu buat. Kan? Betul tu. Lepas tu, itu antara momen-momen yang saya rasa sebagai seorang pendidik, saya rasa lebih bersemangat. Betul. Kiranya macam inilah cabaran sebab saya dah memilih laluan akademik ini untuk membantu pelajar-pelajar, walaupun sukar dan bagaimana sekalipun, walaupun kita duduk di rumah, walau bagaimanapun kita kena pastikan pendidikan itu perlu diutamakan, dan pelajar-pelajar saya adalah nombor satu di hati saya. Alamak. Cair yang tengok-tengok sekarang ni. Betul tu. Syarul, kita nak tanya juga, sebut Syarul ni kekok pula, nama sendiri pun Syarul juga. Lebih kurang. Syarul, kita nak tanya juga, pada momen PKP tu kan, mungkin ada sekelompok student yang katanya mudah, doktor, sebab katanya bila online ni, belajar dalam talian ni, tak payah mandi pun tak apa masuk kelas. Itu rahsia lah. Itu rahsia kita lah kan. Tak payah mandi pun tak apa, boleh masuk kelas. Tapi kalau PDP secara fizikal ni, dia perlukan kena bangun awal dan sebagainya. Macam Syarul sendiri dulu pernah berada bukan dalam talian secara fizikal dan beralih ke momen dalam talian. Sekarang ni final year, tahun yang terakhir nak kembali balik ke secara fizikal. Jadi apa yang Syarul harapkan? Mungkin rasa resah, gelisah? Dia macam mana? Betul lah. Kalau secara fizikal ni kita akan masuk ke bersiap dan sebagainya sebelum masuk ke kelas. Kalau kelas pukul 8, pukul 7 dah kena bangun, pukul 6.30 dah kena bangun. Jadi bagi saya itu mendisiplinkan saya. Maksudnya waktu saya di tahun pertama, saya lalui satu semester yang macam tu, maksudnya saya boleh bangun pagi. So bila di atas talian ni dia agak sukar. Dia akan melatih kita untuk lebih macam tak apalah, buka je lah, sekadar buka je lah. Bukan pengalaman saya, tapi pengalaman kawan-kawan. Pandai dia cover. Bukan pengalaman
pengalaman saya. Kawan saya pandai dia cover. So ni cerita-cerita daripada kawan-kawan lah bila berjumpa Kawan-kawan Syahrul. berjumpa semula dan bagi saya untuk merasai yang kali terakhir di final year ni secara fizikal saya amat gembira lah sebab apa lepas ni saya dah boleh jumpa kawan yang daripada first year tu sangat tak tahu apa jadi kat dia 2 tahun tak berjumpa. Betul. Kemudian tahun yang ketiga ni kita akan berjumpa semula dan ada kelas fizikal dan ada juga yang dah pergi ke latihan industri dah pun. Mungkin itu akan lebih menyeronokkan lah untuk tahun terakhir kami di kampus. Baik, banyak lagi kita nak korek daripada Syarul dan juga doktor, tapi kita nak berehat seketika. Kita nak kenal siapa kawan dia yang tak bangun kelas. Kita akan kembali selepas ni dalam Lensa IBT.